Subhanallah, subhanallah. You know what? Suddenly when I bercakap macam ni dekat depan kamera, I akan pandang sini kan sebab itu kamera kan. Dan I nampak muka I sekilas, astagfirullahalazim, macam muka orang tua. Astagfirullahalazim, I have to stop this. Assalamualaikum dan welcome back to my channel. Okay, so malam lah sebab yang tengah cerita ni malam. So hari ni yang nak kongsi dengan korang satu cerita pasal kisah yang belajar. Cerita dia mula bila Yang dan kawan-kawan dapat praktikal dekat Hospital Sultanah Nura Ismail Johor. Dan kita ditempatkan di dalam satu rumah sewa. Rumah tu memang semua student senior-senior semua memang duduk situ. Okay, so kita ada 7 orang, kita ada 6 orang, kita ada 6 orang. Okay, total kita ada 6 orang. So 6 orang tu termasuklah saya yang dengan kawan-kawan yang 5 orang. So waktu kita mula-mula masuk tu rumah tu macam tu je. Okey, rumah ni 2 tingkat dan kita tak pernah tahu pun pasal cerita rumah ni sampailah pada hari kejadian tu. Okey, pada hari kejadian tu yang sampai dengan family yang rumah tu agak biasa, cuma yang peliknya adalah bila yang sampai-sampai tu, diorang pasang ayat Quran kuat sangat. Sebab waktu tu ada senior yang duduk lah. Sebab bila senior dah habis, kita pass lah kan. Bila senior dah keluar, kita pula masuk. New student masuk kan. Okay. So waktu tu senior-senior tengah kemas-kemas barang kan. Diorang pasang ayat Quran kuat sangat-sangat. Satu taman tu boleh dengar ayat Quran tu. Tahu, satu taman boleh dengar ayat Quran. So macam, okay, tak apalah kan. Sebab mungkin rumah tu rumah baru kan. Diorang pasang. Sebab waktu tu kita tak tahu cerita. So yang pun, okay lah, setting barang semua. Sampailah ada satu student ni datang. Kawan yang juga. Okay, kawan yang ni datang cakap, Jia aku kata saya, dia cakap, oh, diorang kata ayat Quran ni tak boleh tutup sebab rumah ni ada gangguan. Dia cakap macam tu, tak boleh tutup. So dia macam, okay, macam dah mula rasa takut lah kan. Kenapa yang sampai tak boleh tutup ayat Quran ni? Satu taman dengar. Korang bayangkan satu taman. Dan bayangkan satu taman tu semua Cina, kita je Melayu. Lepas tu kita pasang ayat Quran kuat. Ya Allah, seramnya lah kan. Okay, tak apalah. Then first night tu kita tidur. Kita ada 6 orang kan. Yang, Jia, Nana, Teha, Yaya dengan Kira. So kita tidur. Kita pun tidur. Waktu tu malam tu dia ada macam 3 bilik tau. Kat bawah tu dia ada bilik utama, bilik nombor 2, lepas tu bilik satu lagi bawah tangga. Dekat bawah tangga tu ada satu bilik. So bilik tu kita tak tidur sebab dia kata, oh tu bilik CI, jangan masuk bilik tu, jangan buka pintu bilik tu. Dia cakap tu. Kita punya senior cakap lah kan. Waktu kita masuk tu ada senior seorang dua yang tengah fikir-fikir barang, kita keluar kot. Dia cakap jangan masuk bilik tu, jangan buka pintu bilik tu. Dia cakap macam tu. So kita macam okay, kita tak ada aspek apa-apa lah kan. Mula-mula yang ambil bilik yang nombor 2 ni, dia master room, bilik kedua dengan bilik bawah tangga tu kan. So yang ambil bilik nombor 2 ni, yang dengan kawan yang Teha dan Kira, kita duduk dalam bilik tu. Dan dah pukul 8 lebih macam tu kot. So kita decide, kita kata okay, apa kata kalau kita kita masukkan je sekali dengan bilik yang satu lagi ni, bilik master ni. So ada 3 orang, bilik master besar. So kita orang pun punggah katil 3 tingkat tu, pergi ke bilik master room, kita orang buat katil kita orang. So kita orang total katil 3 bawah 3 atas. Kita orang gabungkan, kita orang jadi macam double decker kan, macam tu. Okay, kita orang pun tidur. So korang bayangkan, hari pertama korang duduk situ, korang dah dengar cerita macam tu, dengar ayat Quran yang pasang gila kuat macam tu, korang boleh tidur ke? Korang jadi insecure atau korang jadi takut? Yang pun mesej dekat family yang cakap yang takut. Lepas tu Teha, bayangkan Teha seorang yang sangat berani, dia boleh menangis malam tu. Tak boleh tidur, masa-masa tak boleh tidur. Kau bayangkan surah dia pula kebetulan. Surah dia, surah Al-Baqarah kot kalau tak silap, ada bunyi elang. Tengah-tengah baca tu bunyi elang kan. So kau bayangkan dia orang pasang kuat dengan bunyi elang tu 5-6 kali bunyi. Kau nak tidur macam mana? Takut sangat. Teha sampai menangis tau. Dan cakap dengan Teha, sebab dalam kita tu Teha je yang boleh semayang waktu tu. So kita kata Teha bangunlah pergi mengaji kalau tak boleh tidur, bangun. So Teha bangun mengaji semayang. Dan kau kan imagine perasaan takut tu macam mana bila kita sampai menangis. Memang takut sangat lah kan. So bila Teha dah semayang semua, macam dia dah reda sikit, dia dah okey, dia dah macam dah boleh tenangkan diri dia pun tidur. Okay, dia pun tidur. Bulatnya muka aku. Dia pun tidur. Okay, Ino kan ya dekat atas hidung ni. Tak tahulah kenapa ni. Okay, sama-sama. Okay, dia pun tidur. Okay lah, besoknya kita pergilah berenam ni, pergi ke hospital. Jalan kaki pergi ke hospital, dah. Sampai lapor diri. Kita lapor diri kat ketua jabatan kita orang semua. Tahu tak perkara pertama yang diorang tanya kita apa? Staff kat sana dia tanya ni, korang duduk mana? Oh, kita duduk kat rumah yang besar tu lah, rumah yang dekat tepi taman tu. Korang duduk situ lagi? Kau tahu tak situ ada ni diorang pun cerita lah semua cerita-cerita seram yang senior kita orang dah alami. Kita macam subhanallah, kau tahu tak dalam malam tadi kita tak ada tidur. Lepas tu kita sampai baru lapor diri, kau cerita pula benda ni. Ya Allah subhanallah, tahu tak, ya Allah, rasa perasaan tu macam mana? Kau macam first day baru, kau ada lagi berapa hari kau nak habiskan kat situ, selama 3 bulan ke 4 bulan kau kat situ. Oh my god, tak boleh nak imagine. So kita macam cerita apa kan, kita takut. Ya Allah sebenarnya, even cerita macam ni pun beremang tau. Sebab takut, rumah tu memang antara experience yang paling seram. Okay, so lepas tu okey lah, dah settle kita punya tugas kat hospital semua. Kita orang balik hari tu, hari kedua lah kan kita kat situ. So balik masing-masing masih takut-takut lagi, tidur pun rapat-rapat, pergi mana-mana berenam ni bergerak-gerak 6 orang tau. Sebab terlalu takut tau. Sebab bila orang dah cerita senior kita orang senior pun cakap macam tu. Lepas tu staff hospital sepanjang hari diorang akan cakap, kenapa kau duduk rumah tu lagi? Kenapa diorang tak tukarkan korang? Kenapa kau duduk rumah tu lagi? Kenapa diorang tak tukarkan korang? Sebab macam benda tu dah banyak terjadi. Dan sampailah malam ketiga tu, Teha buka cerita. Teha kata waktu dia sampai je dekat Batu Pahat, Teha dia naik bas tau. Sampai je kat Batu Pahat, dia cakap dengan driver taksi, dia kata, cik saya nak pergi dekat rumah, dia bagi alamat tu dekat Taman Soga. Terus pakcik tu cakap ni,
betul ke duduk rumah ni? Dia tak cakap macam tu. Tahu tak cerita pasal rumah ni? Dia cakap macam tu. Tapi dia tak cakap, dia cakap macam tu je. So Tiha dah jadi suspend tau. Tiha kata sebenarnya sebelum dia datang lagi, orang tu dah cakap macam tu. So bila hari ketiga tu baru Tiha cerita, kita jadi lagi takut. Kita macam kenapa? Dan kebetulan pada hari keempat, lepas hari keempat ada seorang budak fisio pergi buka pintu dekat bilik bawah tu. Dia buka pintu bilik bawah tu, dia baru masuk kau tak sayang. Dia buka pintu bilik bawah tu dan dia terus naik gatal-gatal satu badan dia. Dan kita orang terpaksa panggil ustaz pun datang, cakap dengan ubat-ubatkan dia semua sebab badan dia tiba-tiba naik, sendiri naik gatal gila. Dan ustaz pun ubat dia, dah ubat dia semua tu. Ustaz pun cakap pantang larang jangan mandi waktu maghrib, jangan bising, jangan ni lah semua tu lah, biasalah ada adat dia. Okay, so settle. Hari kelima macam tu juga, kita masih lagi perasaan takut. Hari ke-6 sampailah kalau tak silap yang hari ke-10 ke ke-11 kita orang balik daripada hospital yang dengan Kira. Kita macam, okay, kita kena stop benda ni. Sebab bila kita dengar bunyi bacaan Quran tu lagi kuat, lagi kita takut. Dan kebetulan waktu tu, sini kita orang cakap, diorang nak ambil balik radio tu. Korang kena cari alternatif lain sebab kita orang nak ambil radio tu. Sebab diorang dah settle kan nak balik. Subhanallah, 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 subhanallah. You know what? Suddenly when I bercakap macam ni dekat depan kamera, I akan pandang sini kan sebab itu kamera kan. Dan I nampak muka I sekilas, astagfirullahalazim, macam muka orang tu. Astagfirullahalazim. So hope you don't mind I sambung benda ni dalam terang sebab I tak berani nak cakap dalam gelap. Sebab to be honest, cerita ni memang seram. Benda ni kacau sampai kita ambil belajar. Okay, so let's we continue. Okay, so kita orang cakap, okay, kita kena stopkan benda ni. Kita tak boleh biarkan bila Quran ni pasang bunyi helang tu buat kita lagi lemah semangat tau. Kita jadi lagi takut. Silam kan nak cakap kita tak percaya Allah, kita percaya. Tapi yelah, bila kita faham tak perasaan tu, korang balik kerja, lepas tu balik kelas, lepas tu korang mandi-mandi, lepas tu korang nak tidur, korang dengar bunyi bacaan Quran tu terlalu kuat, korang rasa terancam lah. Korang rasa macam bukan tak rasa selamat, tapi korang mesti rasa takut lah kan. Korang akan rasa takut. So kita orang kata, okay, tak apalah, sini nak ambil radio tu, ambil. Kita orang pasang laptop. Kita pasang laptop, pasang speaker. So kita pasang benda tu slow je. Kau bayangkan daripada satu taman dengar, tapi kita pasang slow je. Kita just kata, okay, tak boleh nak kacau sampai satu taman dengar. Kita tak nak buat macam sebelum ni buat. So kita kata, okay, kita cuba beranikan diri. So kita pun pakai laptop. Kita tak pakai radio lah. Dan kita pakai speaker yang memang untuk dalam rumah tu je dengar. Kita tak nak sampai luar dengar. Kita mesti hormat lah kan. So day by day kita macam makin berani. Dan kita kata, okay, what kalau kita kemas rumah ni sama-sama. Sebab jujur waktu kita masuk rumah tu memang bukan nak kata kotor, tapi barang tu macam barang dah lama tak dikemas. Macam kicap yang dah expired lama. So kita macam nak kemas. Dan Jia kot kata sayang, dia cakap, senior kata jangan sentuh apa-apa barang. Dia kata tak payah kemas, jangan sentuh apa barang. So macam kita lagi takut lah benda tu kan. So yang cakap, okay, tak apalah, bila kita bincang balik sama-sama, 6 orang ni kita bincang, okay, kita kata kita kemas je. Kalau kita tak kemas lagi kita takut sebab benda ni kotor, kita tak kemas. So kita pun buka lansir. Bayangkan lansir rumah tu tak pernah dibuka. Dan selama kita ada kat situ lah, sebab kita terlalu percaya kan sini kita orang ni. So kita pun buka lansir, buka salindor, buka semua tingkap yang ada, pasang lagu lah. Maksudnya bagi kita jadi berani balik kan. Waktu-waktu hari cuti lah, kita orang basuh baju, masak, buat macam biasa. Kita kata buat macam biasa. So kita orang berjaya. Alhamdulillah kita orang berjaya. Kita orang jadi macam berani. Kita orang macam okay, benda tu dah tak ada apa-apa. So relax lah macam biasa. So semua tiba-tiba bila malam 2-3 hari selepas tu lah, kita akan dengar budak main kat luar. Tapi waktu tu kita dah mula pandai nak counter balik kita punya rasa takut tau. Kita macam tak apalah, anak jiran sebelah kot, tak apalah, mungkin ada budak lain yang main dekat luar, tak apa, biar je. So kita pun tidur. Kita tidur macam kita dah boleh balik lah dengan ni. Okay, sampailah satu hari tu yang sakit perut. Yang ambil MC. So balik lah. Okay, balik tu yang dengan si Ayang je waktu tu. So si Ayang yang dapat MC. So yang balik lah rumah tu dengan si Ayang teman kan. Waktu tu si Ayang kita dah masuk lah. So yang pun tidur. Yang tidur, bayangkan yang tidur. Lepas tu tak lama, dalam sejam 2 jam kan, yang dengar diorang kejut, yang bangun. Macam tu dia tak touch lah, tapi dia yang bangun. So yang terjaga sebab kita penat kan, kita diarrhea, kita letih tau. So dia cakap bangun kan. Okay, bangun tengok dah pukul 4 lebih macam tu. So yang tu macam lantak lah mana nak fikir, so, tengah tak larat kan, makan ubat, ajak si I pergi hospital. Tak nak duduk kat rumah dah. Sebab si I dia nak kena pergi hospital. Sekali kita orang habis timing kita orang bekerja tu, kita orang si I kena datang tengok. So yang kata tak nak, yang nak ikut, yang tak nak yang tak nak tinggal rumah seorang-seorang, yang pun ikut. So hari by hari kita macam makin berani sampai kita tinggal berdua pun okey. Kita masak seorang-seorang kat dapur pun okey. Macam Teha yang cakap tadi berani tadi pun dia dah kembali okey. Dia dah boleh buat kerja seorang-seorang. Kadang-kadang kita semua dah pukul 11, kita dah masuk bilik dah. Dia dekat luar lagi, dah mengemas benda, gosok baju semua. Semuanya okey. Sampailah satu hari tu kita orang semua balik rumah masing-masing. Macam yang balik KL, Teha ikut yang balik KL, lepas tu Kira balik rumah dia, Jia semua balik kosong rumah tu. Hanya ada budak fisio, okey, budak farmasi dah tak ada. Okey, kat sinilah mulanya kenapa kita orang jadi trauma balik. Kita orang jadi takut balik. Okay, kita orang balik KL. So pada hari biasalah kalau macam Johor, hari Ahad dia kerja kan, Jumaat Sabtu cuti. So hari Sabtu tu kita balik ke Batu Pahat balik. Semua balik Batu Pahat. Malam tu kita baru sampai. Waktu tu kita sampai kat Batu Pahat pukul 8 lebih. So kita orang kira ambil kita orang kan. So sampai rumah duduk. Okay, duduk semua.
Makan, kita buat macam biasa, makan je lah. Berbalik kan lepas mandi semua makan. Okay, dan meremang bulu roma cerita benda ni. So, meremang bulu roma cerita pasal benda ni. Okay, so yang pun kita orang semua tidur. Kita pun masuk bilik lah tidur kan, dah penat. Esok nak kerja, so balik tidur. So, sambil-sambil kita orang tengah duduk atas katil, lampu dah tutup, kita orang pun duduk main phone. Okay, jap, quick info. Kita orang punya rumah, kalau nak pakai air, mesti korang pernah kan rumah macam tu. Bila korang nak pakai air, kita orang pakai tangki. Jadi, kita orang punya button untuk on tangki atas tu dalam bilik master room. Jadi, kalau budak fisio nak pakai air tengah malam, diorang kena masuk bilik untuk onkan button sinki tu, baru boleh dapat air. Faham tak? Okay, so kita orang yang control air. Sekali pagi dia ketuk, tok, tolong buka air, tolong buka air, macam tu. Okay, so dah biasa Okay, jom kita continue. So, kita orang pun baring duduk atas katil main phone sebab dah penat kan. So, baring semua pukul 11 malam. So, 11 malam. So, kita orang pun main phone semua kan. Tiba-tiba, pintu bilik kita orang, yang master room tu, kelakak. Macam orang buka dan masuk. Kita ingat lagi bunyi dia. Kita kelakak. Dia buka. Kita macam, siapa? Kita macam, budak fisio ke kan? Macam, tak apalah, budak fisio kot nak masuk, nak buka air. Kita tunggu je lah dia masuk kan. Tak masuk-masuk. Kita macam, siapa weh? Kira pun macam siapa? Semua macam siapa? Sebab tunggu, pintu buka dah, tak ada orang masuk. Memang pintu tu kita, biasalah bila kita tidur malam kan, kita akan make sure pintu tutup kan. Pintu rapat tutup kan. So, dia memang, dia pulas, gerkak. So, ingat lagi kot situasi tu. So, cakap dengan Tia, pergilah tengok siapa. Tia tak nak bangun. Cakap, Tia pergi tengok siapa. Cakap tu. Tia tak nak. Sebab Tia hujung kan. Tia tak nak. Okay, so tak apalah, kita bangun sama-sama. Kita tengok tak ada orang. So, kita tutup pada pintu. Kita macam, siapa kunci terus tau. Kita takut penceroboh ke apa ke kan. So, kita WhatsApp budak fisio cakap, korang ada turun bawah ke nak buka air atau buka pintu rumah kita, bilik kita orang. Lepas tu dia kata, diorang tak ada. Kita macam, kita orang punya pintu tiba-tiba buka. Kita cakap tu. So, pun cakap lah, diorang tak buat, diorang tak turun pun, tak ada siapa pun turun. Semua orang kat atas dah nak tidur. So, kita apalah, kita cakap lah, bagilah tahu apa jadi kan. Kita kata pintu tu terbuka semua-semua. Dia kata, okey tak apa, kejap. Dia tanya kawan lelaki dia. Budak-budak fisio ni, dia ada grup lelaki. Kita orang 6 orang je perempuan, diorang ada grup lelaki. Lelaki duduk rumah tak jauh pun, dalam 2 minit. Tak jauh sangat pun, memang tak jauh. So, dia kata, okay, tunggu kejap. Dia suruh budak fisio tengok kan, budak lelaki tengok kan. Dan kawan dia ni, kawan orang ni boleh tengok dan macam ada ilmu lah sikit kan. Ada pengetahuan sikit. So, dia kata, korang. Kita cakap ni korang, benda tu ada dekat luar rumah. Dia cakap tu, korang, benda tu ada dekat luar rumah. Kita macam, subhanallah kan, apa nak buat ni, takut sangat ni. Dan dah waktu tu kita orang 5 orang tu tengah period, yang seorang je yang boleh solat. So yang kata, okay tak apa, kita kena naik atas juga. No choice, kita kena dudukkan diorang. Sebab diorang takkan turun, kita yang kena gerak. Betul tak? So yang kata, okay tak apa, yang ambil sebenarnya seriously, when I see this camera, I feel that muka I nampak sekilas muka I yang lain. I like wear topeng, macam pakai topeng, macam something, you know. Seriously. Okay, so yang pun macam, okay, jom pegang Quran. Kita pegang Quran, masing-masing pegang sama-sama lain kat belakang ni, berlari naik ke tangga. Tapi dalam keadaan macam, okay, istighfar, muncak-muncak, macam tak nak terlalu takut kan. So muncak-muncak masuk bilik fisio. Duduklah kat bilik atas tu, ada 2 bilik. So kita duduk satu bilik tu, duduk. Dan dia cakap, korang, benda tu ada 2 benda dekat luar. Dia cakap tu ada 2 benda dekat luar pagar. So kita cakap, Allah macam mana ni. Dia kata istighfar. Dan budak fisio tu tak lama tu, budak lelaki cakap, korang, dia semain tengok korang. Lelaki lagi takut, dia tengah tengok kita dalam bilik tu, dia tengah tengok kita. So cakap, subhanallah, Patut kata, siapa yang boleh solat pergi semayang kan. So yang pun pergilah semayang. Yang semayang dekat bilik satu lagi. Dan benda tu ada kat bilik tu. So korang kan imagine, tempat benda tu ada dalam bilik tu. Yang semayang kat bilik tu. Memang agak takut sangat. So bila dah settle semua, diorang kata okay, benda tu dah settle. Budak lelaki tunggu dekat luar pagar. Diorang bawa kereta kan, ada 2-3 orang lah tunggu kat luar pagar. Diorang tengah duduk kat pagar tu kan, tengah baca apa tu kan. Terus diorang kata okay, dah settle, boleh balik bilik korang kan. So kita baliklah bilik. Balik bilik, pasang ayat. Tengah baring kan, tiba-tiba ayat yang dekat dalam radio tu, ayat Ruqyah. And suddenly Nana terus rasa macam sesak nafas macam tu. Dia macam, oh my god, kenapa ni kan. Terus mesej fisio yang cakap, budak fisio lah cakap, kurang, Nana sesak nafas macam tu bila dengar ayat ni. Lepas tu diorang cakap, budak lelaki kata benda tu ada dekat luar. Benda tu ada lagi kat luar. Dan budak lelaki masih ada di luar. Benda tu nak masuk. Dia cakap tu, benda tu nak masuk. Benda tu nak masuk. Dan kebetulan waktu tu kita ada dengar bunyi macam tapak kasut tu kat luar tu. Benda tu nak masuk. Cakap tu. So dia kata, diorang turun. Budak-budak fisio bangun semua, turun bawah, ambil Nana. Kita duduk satu round, duduk satu bulatan, baca ayat kursi beramai-ramai sampai Nana okey. Sebab Nana ni dia senang masuk. Okay, so settle lah kan. Dah settle, kita orang pun masuk, kita orang masuk bilik, tidur je biasa. Alhamdulillah lah, malam tu dapat tidur dengan lena lah. Cuma peristiwa tu tak akan dilupakan lah, sebab benda tu memang seram. Dan seterusnya, kita orang pun pergi ke hospital besoknya. Kita orang pun cerita lah dengan staff-staff hospital. So staff-staff hospital ni, diorang pun bersimpati, adalah yang nak tolong berubat. So kita orang panggil lah kita punya ketua jabatan, datang tolong kita orang. So dia pun baca semua macam okay lah, cool, kejap. Dan dia ada bagi satu batu. Satu batu ni
Dia kata, dia bagi 2 batu. Dia kata batu ni simpan, letak bawah bantal, dia kata kalau tidur. Dia bagi kat Nana. So kita macam okey tak apalah, Nana pun simpan. Okay, bila kita orang dah habis belajar, okay, macam yang dulu yang suka OTP tau, yang suka borak dengan kawan dalam telefon. So bila macam kita borak dalam telefon sambil pakai earphone kan, lepas tu kita tertidur, then yang suka sikit voice record sebab takut tertidur tak dengar apa orang tu cakap, kawan yang borak. So yang pun macam tidur lah. Lepas tu bila besok paginya bangun, kita nak dengar balik lah voice record tu. Korang dengar tak? Tahu tak apa yang dengar? Yang dengar orang bersiul je. Bersiul macam tu. Yang pun bagi tahu kira semua orang dengar. Dan maksudnya dengar lah voice tu macam, oh my god, seramnya. Okay, so the next day, dah lama tu kita orang tak dapat tidur. Adalah satu malam tu yang Kira dengan Tiha tak dapat tidur. Kita orang sebab kita macam dengar ada budak main dekat luar tau. Kita macam tak apalah, macam mana nak fikir. Kita pun nak bangun makan semua macam, can you imagine kau tak boleh tidur kot, kau takut. So waktu yang nak tidur tu Kira dengan Tiha tak tidur lagi waktu tu. Yang dah tertidur, lepas makan semua yang tertidur. And Tiha ni dia suka tidur kat tingkap. Sebab tingkap kita macam ada jaring, so dia suka buka tingkap. Yang bangun, yang sedar benda tu, tapi yang tak tahu apa yang cakap. Tapi diorang yang cakap, diorang beritahu lah kan. Yang bangun tu yang cakap, ada kucing macam yang dekat luar, kucing hitam. Lepas tu Tiha tengok lah, Tiha tengok lah, tak ada pun. Dia terus tutup pintu semua, tutup tingkap semua, tutup laci, tidur. So bayangkan lah, sebab yang ni kaki hijau. So waktu belajar dulu kan, banyak lah meningkau. Dia orang takut sikit kan kalau nak tidur sembahyang. Okay, so macam tu lah cerita dia. Then kita orang habis belajar. Okay, habis belajar semua, kita pun baliklah ke rumah masing-masing. Tapi dia tak habis macam tu je. Sampai rumah, Nana ada batu tu lagi. Nana kata dia sampai rumah, tak lama lepas tu dia selalu nampak lelaki belakang pintu dia. Sampailah dia buang batu tu. Okay, macam yang dulu rumah yang dekat KL, parents yang duduk Johor. Jadi yang duduk dengan abang yang dekat sini. So rumah bilik tu bilik yang seorang lah kan. Yang duduk dengan seorang-seorang rumah bilik tu. Dan abang yang pun selalunya tak dekat rumah. Selalu pukul 12 dia keluar dengan wife dia berjalan kan. So ada satu hari tu yang nak solat. Sebab dia rasa macam macam tu. Macam ada something yang pandang kita kan. Yang nak solat. Lepas tu waktu yang nak solat tu, yang rasa macam ada something berdiri kat belakang. Ya Allah, macam dah kau jadi tak khusyuk kau nak solat sebab kau rasa something kat belakang kau. So Imam macam decide untuk pandang belakang. Yang pun pandang belakang tengok tak ada apa semua. Okey lah, tak apa, yang sama semayang. Dan yang cerita kat kawan-kawan yang kat situ lah kita orang tahu yang kita orang still ada ganggu-ganggu lagi. Macam Tiha dia ada macam nampak-nampak. Nah, ya yang tak ingat sangat. Tapi memang ada macam terganggu-ganggu lagi lah. So kita orang kata mungkin daripada batu pahat. So I decide untuk buang semua barang yang daripada batu pahat. Okay, kunci rumah tu, yang kata dekat yang hanya ada kunci rumah. So kita ambil kunci rumah masing-masing tu, masing-masing di tempat lah kan. Kita decide untuk buang. So yang pun turun, dia tak buang kat tong sampah rumah, yang buang dekat luar, yang buang dekat tong sampah depan kedai. Adalah satu kedai tu yang buang. So lepas tu baru macam okey, Nana pun buang batu tu dekat sungai. So macam semua everything okey balik. So kau nampak tak efek batu pahat sebenarnya besar. Okey, nanti yang letak gambar rumah kat sini kalau korang nak tahu. Okey. So waktu yang belajar dulu, batu rumah yang sama, waktu tu nak belajar. So ibu ayah datang lah ambil barang kan. Macam nak ambil barang dulu kan. Sampai hantar kat Yang tu pukul 8 malam. So Yang pun bagilah satu beg bagasi, semua baju kurung dalam tu. Yang pun bagi dekat ibu, dan ibu bawa balik ke JB lah. Sampai rumah, ibu kata besoknya Muiz, adik yang paling kecil tu, menangis, naik badan gatal-gatal. Macam pelik lah kan suddenly. Lepas tu bila lah sampai diorang baca Quran, diorang baca Yasin, adik yang asyik tunjuk bag tu. Macam ada something. Dan waktu bawa bag tu balik, kakak yang pula, kakak yang seorang ni, dia kata macam ada bau hanyir tau kat bag tu. So can you imagine, benda tu dah jadi macam something yang weird tau. Weird sangat tau bila sampai melekat kat bag semua. Dan bila kita orang balik KL, kita orang akan tidur rumah kakak Yang tau dekat Puchong. Yang dengan Tiha jadi macam ada something yang pandang kita orang. Macam, tahu tak, kita ada feeling tau. Kita ada feeling macam ada something yang ada daripada batu pahat. So macam itulah cerita dia. Yang tahu tak seram sangat sebab Yang dah buka lampu. Sebab Yang sendiri buat cerita ni seram. So Yang terpaksa buka lampu. So thank you for watching. So thank you sebab terus dengar sampai habis. InsyaAllah nanti kalau ada masa lagi yang akan cerita lagi, yang akan upload lagi banyak video. Okay, so don't forget to subscribe, like, komen dekat bawah. Kalau korang ada cerita-cerita tu, korang boleh komen kat bawah, nanti yang akan baca. Okay, sarang yo.